Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin waj'alna min 'ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dan juga dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, apa khabar sidang jemaah sekalian? Sihat ke? Baik, alhamdulillah. Baik, syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala temukan kita dalam rumah Allah dan juga dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan ini. Baik, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, mari kita dah gayo apa tuan-tuan? Gayo haji. Kan ni minggu depan ni nak gayo lagi. Kan pilihan gayo. Baik, jadi bila kita sebut pilihan raya ni tuan-tuan, macam-macam pandangan, macam-macam pendapat, perbezaan pandangan itu cukup banyak. Ada yang itu, ada yang ini. Perbezaan pandangan itu tidak menjadi satu masalah. Yang penting dalam kehidupan kita tadi, hubungan silaturahim sesama kita kena jaga. Jangan sebab kita berbeza pandangan, kita berpecah, kita bergaduh, kita berkelahi. Sebab apa? Sebab kita berbeza pandangan. Berbeza pandangan tak ada masalah. Mengundi esok selesailah, tak ada masalah. Baik. Tapi yang penting apa? Pengimarahan masjid kita, hubungan silaturahim sesama kita, hubungan ukhuwah yang kita dah jalin ini jangan kita nak batalkan ataupun jangan kita nak bergaduh. Sebab apa? Sebab berbeza fahaman politik yang kita sama-sama kita rasa yang kita faham betul-betul. Baik, sidang jemaah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada perjumpaan yang lalu kita bincang berkenaan dengan pegangan-pegangan yang salah, pegangan yang sesat ini. Apa iaitu Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Yang ni yang kita dah bincang panjang lebar marin. Baik, kemudian kita dah bincang juga ciri-ciri akidah yang batil, akidah ataupun pegangan yang sesat, yang salah ini macam mana. Baik, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, apa benda yang kita buat selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pegangan Khulafa Ar-Rasyidun yang disebut sebagai khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya. Jadi itu tidak menjadi satu masalah. Baik, cuma hari ini ada yang orang sebut benda ni bid'ah, benda ni bid'ah, itulah bid'ah, ini bid'ah. Cuba kita cek balik, adakah benda yang kita buat tadi bercanggah dengan Allah ataupun Rasul? Kalaulah tidak bercanggah, itu tidak menjadi satu masalah untuk kita amal dalam kehidupan seharian kita. Cuma untuk lebih lanjut lagi, eloklah kita tanya pada asatizah ataupun guru-guru yang lebih hebat dalam bab-bab ilmu agama ini. Baik, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, ciri-ciri akidah yang sesat ini yang pertama, dia ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia buat tadi ni langsung tak ada nas yang dikaitkan dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi.
Baik, katalah baru-baru ni 10 Muharram, dompet kita mungkin jaranglah kita buat apa, bubur Ashura. Zaman Nabi mana ada buat bubur Ashura tu tuan. Baik, kita meraihkan ataupun kita sebut bubur Ashura tadi ni, kita buat tadi untuk apa? Yang pertama tadi, kita hubungkan silaturahim sesama kita. Kumpul ramai-ramai masak buat gotong royong. Kita buat apa? Hubung tali silaturahim, ukhuwah sesama kita, kita eratkan. Baik, kemudian yang kedua yang kita sebut sedekah tadi. Sedekah dianjurkan oleh Islam. Memanglah pada asal pada dasar benda tu tak ada dalam Islam, tapi selagi tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, itu tidak menjadi satu masalah. Baik, jadi bila kita sebut akidah yang sosial tadi ni, yang pertama dah pun bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Baik, yang kita dah bincang mari, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Baik, orang yang sesat ni tuan-tuan, dalam masa yang sama, di samping dia sesat tadi, dia akan menjadi makin jauh dan makin jauh. Lama kelamaan, bila dia semakin jauh, untuk dia kembali ke pangkal jalan ini semakin sukar. Jadi wal'iyadzubillah, kita minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada tergolong dengan golongan orang-orang yang sesat ini, ataupun kita mengikuti orang-orang puak-puak yang sesat ini. Baik, orang yang sesat ini tuan-tuan, dalam masa yang sama dia merasakan apa tindakan yang dia buat tadi ni betul. Orang lain semua tak betul, dia yang betul, orang lain tak betul. Sebab apa? Sebab dia dah makin jauh. Dia merasakan kesalahan yang dia buat itu, yang itulah yang tepat. Tapi sebenarnya dia makin jauh terpesong daripada Allah ataupun daripada akidah Islamiyah. Baik, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri akidah yang sesat ini tidak berasaskan kepada nas. Baik, contohlah macam tadi saya sebut, katalah hari ini kita berzikir ataupun kita buat tahlil, kita buat apa-apa lah hari ini, benda yang kita buat tadi ada tak nas dia, bercanggah tak dengan Allah dan Rasul? Kalaulah tidak bercanggah, itu tidak menjadi satu masalah. Baik, apa yang pernah saya sebut ke tuan-tuan dan puan-puan mari berkenaan dengan akidah yang sesat ini, contoh apa? Yang tulah mari ni, apa agama apa tuan? Aku Melayu tu lah, tak happy aku Melayu dan Melayu lah kan, tak takut kot dikaji mak abah dia, tak Jawa, tak apa kan, tak happy Melayu. Baik, kita nak mengaku kita Melayu itu tidak menjadi satu masalah. Sebab apa? Sebab kita kena bangga dengan keturunan kita. Sama kan Nabi bangga dengan keturunan Quraisy dia. Baik, tapi yang menjadi masalah ya apa? Yang dia menjadikan bangsa itu sebagai agama dia. Di samping dia mengaku dia tadi ni Melayu, agama dia tadi pun agama Melayu, bukan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, benda tadi ni tidak ada asas dalam agama. Kalaulah kita sebut benda tadi ni jauh terpesong, upacara yang dia buat tadi ni terpesong daripada akidah Islamiyah. Sebab tu tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kita sebut upacara ini ataupun tepung tawan, apa benda yang upacara yang kita nak buat ni, kita kena tengok ada tak unsur-unsur syirik. Kalaulah ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur jampi serapah yang kita sebut panggil apa-apa lah kan, benda-benda ni bahaya dia tuan-tuan. Saya teringatlah ada seorang tanya saya marin kan, Ustaz, ni nak pecah tanah adat ni, nak bagi tu macam ni, buat upacara itu pun tawa itulah ini kan.
kita tak tahu apa upacara macam mana kan. Jadi kalaulah ada satu-satu upacara ataupun dari ini kita sebut apa tu pengtawar kan, kalaulah ada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita buat tuan-tuan. Contohlah macam kita mari nak buat kenduri kahwin kan, tengok nak hujan dia, ambil sepeda perempuan tu, campak paling ke atas bumbung kan. Tak ada kena-mengena. Apa kaitan dia tuan-tuan? Tak ada kena-mengena. Tapi ada yang amalan yang kita pergi kat satu-satu tiang tadi, kita baca bismillah, kita selawat dengan niat kita supaya Allah Subhanahu wa taala jaga pelihara majlis kita tadi. Yang tu tak apalah, ada juga asasnya. Bacaan yang dia baca tadi, tak apa, tak ambil, dilempar ke atas tu, lempar ke siapa kan. Jadi benda-benda yang tak ada asas ni, yang ni bahaya. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan akidah kepercayaan gitu. Baik, tuan-tuan perempuan ni, saya teringatlah marin kan. So kita mula dapat baby marin, pergi jumpa Kek Bidat kan. Bidat dia dah kampung, biasalah. Dia kau apa? Ni Wan nak korban ni kau ni. Korban apa? Baby tu kot nangis so, malam susah nak tidur, ambil gunting tu letak kat bawah bantal. Ada orang dah kosan ke cucu macam tu, ke anak macam tu, ayah ada kan. Apa kaitan yang kita sebutlah, apa kaitan gunting tadi dengan tangisan baby tadi? Apa kaitannya? Saya mula-mula bila dia kosan tu, saya balik bawa kereta tu, tak habis-habis tu fikir apa kaitannya kan. Kalaulah kita percaya ke gunting tadi, kita percaya ke gunting tadi ni, tuan-tuan, boleh rosak akidah kita tu. Sebab apa? Kita percaya ke gunting, gunting tadi memberi manfaat dan juga boleh memberi kemudaratan. Silap-silap boleh rosak akidah kita. Tapi yolah kita pun yo lah. Balik tak ada buat pun. Kalau anak kita menangis apa, biasalah tuan-tuan, baby budak menangis tu biasalah. Tak ada budak baby tak menangis tuan-tuan. Dia kalau dia menangis, kita ambil beri susu, sapu minyak, baca ayat kursi, berzikir. Ini bodoh-bodoh yang ada juga asas dalam kaitan kehidupan seharian kita. Baik, kita tujuan kita mengaji akidah ini, bodoh-bodoh yang sebeginilah yang kadang-kadang masyarakat kita, yang kadang-kadang dia dah rasa bodoh tu satu bodoh biasa, tapi sebenarnya kadang-kadang boleh membawa syirik dalam dia tak sedar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada asasnya tuan. Nabi ada buat tak? Tak ada. Al-Quran, hadis ada tak? Sahabat-sahabat ada tak buat? Tak ada kaitan langsung pondok tadi ni. Baik, kemudian akidah yang tidak berasaskan kepada nas-nas syarak. Oh, yang ni bahaya ni tuan. Apa contoh tadi itulah gunting tu. Apa kaitan ni? Kalaulah kita jampi baca ke anak tadi nangis tadi, atuk pun ambil baca ayat kursi, buih sikit tiup-tiup, tak boleh juga kan? Jadi bono-bono yang tak ada asas tadi ni dalam agama, dalam syariat kita, yang ini bahaya tuan. Baik, iaitu dalil-dalil syar'iyah dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah yang batil. Baik, kalaulah ada kepercayaan kita ke situ, ini bahaya tuan. Baik, tadi kita sebut apa? Gunting ya? Marilah ni cerita, marilah orang tua marin kan? Dia kadang-kadang dia suka ni apa, tali-tali bonang tu, kadang ikat ke tangan, ikat ke perut. Bono-bono ni pun kau ni jago-jago tuan. Sebab apa?
Sebab kita takut ada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda-benda yang sebegini ni pun kita perlu jaga-jaga. Kalaulah kita tanya ke dia, apa baca ni ya? Tak ada baca apa ustaz, baca jampi, baca bismillah, selawat, ayat kursi macam tu yo. Dan ada juga dalam dalil hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang kita sebut apa pintal tali ni. Kan tali-tali ni pun ada dalil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita beri kepercayaan dan kita buat pondok ni. Elok kita tinggallah, tak payahlah. Tapi itu nak buat macam mana ustaz? Kita dah tahu, kita dah mengaji, bacalah, kita lah baca kan. Anda awak ni mari ngaji pun ngaji Quran, atuk pun ngaji sodam suruh azan sekali. Jadi bodoh-bodoh yang sebeginilah yang kadang-kadang kita kena jaga, yang terutama itu kan dari sudut perubatan tadi ini, kadang-kadang banyak bodoh-bodoh yang berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita tak nafi tuan-tuan, saat Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan kesakitan tadi ini, memang semua orang nak sihat tu. Kadang ada orang yang kaki bongkak, kono apa, tak kuicik doktor, tak ada apa, semua okey, sihat. Allah uji dia dengan kesakitan tadi. Tapi di samping uji dia dengan kesakitan tadi ni, Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji juga dia macam mana dia nak rawat kesakitan dia tadi. Dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ata kahinan, siapa-siapa yang pergi jumpa tutup bomo tadi ni, tutup bomo yang bukan Islam ni lah, ataupun yang menggunakan jampi serapah yang selain daripada ayat Al-Quran, hadis Nabi, ataupun kata-kata yang bukan berbentuk doa, panggil mambang, panggil hantu setan apa ni, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur kepada apa yang telah diturun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kita nak merawat, dalam kita nak cari rawatan, dalam kita nak berubat ni pun gono hati-hati juga. Sebab apa? Sebab kita takut yang kita beri tadi ni tak ada asas dalam agama kita. Takut pergi jumpa bomoh siam lah. Makin parah. Sebab apa? Apa yang dia baca, yang dia jampi, langsung tak ada dalam asas agama kita. Baik, kerana keimanan mereka mengenai ketuhanan dan kerasulan tidak berdasarkan wahyu-wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, akidah yang sosek, kepercayaan yang sosek, pegangan yang sosek tadi ini, dia tidak berdasarkan ke mana? Ke Al-Quran dengan hadis. Tetapi kebanyakannya dia reka sendiri, dan dalam masa yang sama ada kaitan dengan makhluk-makhluk halus, termasuk iblis, jin dan juga setan tadi. Jadi yang inilah yang kita cukup-cukup risau, yang cukup-cukup bahaya. Sebab apa? Sebab benda-benda yang sebeginilah yang kadang-kadang boleh merosakkan akidah kepercayaan kita tadi ini. Baik, seterusnya, di mana akidah yang sahih itu adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Pegangan akidah kepercayaan kita tadi ini, apa yang kita buat? Ada tak? Bersandarkan hadis. Ada tak bersandarkan apa? Nas, dalil daripada Al-Quran. Kalau ada, tak apa lah. Apa contoh kan juga? Macam kita lagi ni tahlil. Kan orang buat apa lah tahlil tu lah, inilah apa lah tahlil lah. Saya lah tuan-tuan, adalah pernah jumpa seorang ni kan, satu kenduri lah doa selamat ni kan. Masa tu isi jadi imam ke satu tombek lah. Kemudian takdir Allah, dia panggil baca doa tu, dia panggil imam lain lah. Maksud ada imam yang lebih senior daripada kita lah.
Imam tu lah baca doa kan. Bulan ni saya pulang baik, duduk kat luar. Masa kat tangan baca doa tu, dia tak kat tangan baca doa kan. Kemudian saya pun balik kat dia, bang, orang tak ada, orang baca doa tu kat tangan, baca lah doa, amin lah. Dia tanya saya, mana dalil Nabi yang kat tangan baca doa? Oh kan. Dah jumpa orang macam ni tu dah. Dah jumpa orang macam ni. Kita malas nak cakap banyak dah ni. Saya bagi kebetulan Kek Kenduri tu ada mantan Datuk Mufti kita lah, Syekh Musamah, Syekh Yusof kan. Saya kembali dia, bang, kita ni siapa? Datuk Mufti pun nak kek tangan baca doa Takkan kita tak kek tangan? Dia tu kan, masa kek tangan orang baca doa tu, dia tak kek tangan pun. Tapi tan makan usah balut dan makan. Oh, kita yang kek tangan baca doa disebut apa? Mana dalil itulah bid'ah lah apalah. Baik tuan. Yang kita katalah kita buat tahlil arwah tadi. Tahlil arwah tadi tu kita buat apa? Baik, yang pertama, Nabi SAW sebut antara doa yang sampai ke ibu ayah tadi ni, awaladin salihin yad'ulah. Doa daripada anak yang salih akan sampai ke umat abah dia. Dan tentu-tentulah anak dia pun ada ke dalam majlis tadi, insya-Allah sampai. Baik, kemudian yang kedua, dia buat apa tadi? Majlis zikir. Bagi orang datang ke rumah dia berzikir. Tahlil tu apa? Mula kan, ila hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah dengan qul huwallah. Lepas tu berzikir, istighfar, selawat, semua tu kan. Takkan sosek lah benda tu kan? Lepas tu ketiga pompek buat apa lagi? Hubungan silaturahim sesama masyarakat kita. Lepas tu apa lagi? Buat kenduri, sedekah, beri orang makan. Lepas tu sebelum orang balik, silap-silap orang pun sedekah balik ke dia. Untung balik. Sedekah apa? Salam lah dengan dia. Tuan-tuan buat tak faham lah sedekah apa. Jadi, kalaulah kita sebut benda tadi tu, ada tak asas dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi? Ada. Apa masalah orang angkat tangan baca doa, dia tak nak angkat tangan baca doa, tapi time makan sah balut lah, dia makan. Jadi bodoh-bodoh yang kadang-kadang masyarakat kita ni, kadang-kadang kefahaman dia tadi ni mungkin agak terbatas. Sebab apa? Sebab orang yang sebegini kadang-kadang dia mengaji tadi, dia takat baca, mengaji takat dengan YouTube tanpa guru dia. Jadi yang inilah yang kita takut, akidah tadi ni semakin nipis dan juga semakin nipis dan semakin terhakis. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Baik, selalu kita dengar imam baca surah ni, surah Al-Hasyr. Baik, maksudnya dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan nyata. Ialah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut ke kita, tak ada Tuhan yang lain melainkan Dia, iaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Saya sebut dah bagi yang tahunya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, wa ma tasqutu min waraqatin, daun solai jatuh pun, gugur pun, Allah tahu. Kita duit kita dalam bank duit pun kita tak ingat berapa. Duit kita dalam bank kita pun tak ingat berapa, yang sen tu kita pun tak ingat. Itu yang kita punya pun kita lemah, kita tak ingat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Hebatnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
walam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Baik, dalam ayat ini disebut sebagai surah Tauhid, kalimah Tauhid. Ayat surah yang menceritakan tentang keagungan, keesaan, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kafir musyrikin saat dia jumpa Abdul Muttalib, dia minta ke Abdul Muttalib macam-macam lah minta ke Abdul Muttalib ni. Lah sekali apa khabar dia Abdul Muttalib, senang macam ni lah. Khabar ke anak saudara kau tu, khabar ke Muhammad, macam ni lah. Hari ni kami sembah Tuhan dia, esok dia lah sembah Tuhan kami. Adil macam tu, senang. Hari ni kami sembah Tuhan dia, esok dia lah sembah Tuhan kami. Senanglah, adil macam tu. Dia pun dah tak payah nak pergi berdakwah, dia pun dah tak payah nak susah pergi buat apa lah. Boleh tak macam tu? Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ahad, Esa, satu. Sebab apa? Berhala yang telah disembah oleh orang-orang kafir musyrikin ini cukup banyak, tuan-tuan. Antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ada nama-nama yang besar ini: Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, Lata, Uzza. Ada 5-6 nama-nama berhala yang besar ni. Inilah menjadi keagungan kafir musyrikin Quraisy. Dan ketika mana dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah ni, punya banyak berhala-berhala ni yang ada di sekitar yang kita sebut Kaabah tadi. Jadi semua Nabi SAW hancurkan, musnahkan. Jadi berhala yang mereka menganggap Tuhan itu cukup banyak. Kita yang Islam pun tak ada dulu. Ahad, satu. Baik, kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tumpuan sekalian makhluk. Baik, bagi orang kafir musyrikin ini, berhala tadi ni, mereka ada pelbagai berhala sembahan tadi. Kalau kata untuk yang kayu, macam lain rumahnya. Kalau kita nak menghitung itu tidak kan? Tapi kita sendiri boleh nampak. Contohlah kita pergi kedai orang bukan Islam ni, di sini mula kita tak tahu kan? Jadi kita tanya, kita belajar, baca, rupa-rupa dia ni banyak Tuhan-Tuhan dia, sembahan dia ni, berhala dia tadi ni. Kalau yang nak kayu lain lah rumah ni. Kita pergi kedai, dia duduk ni macam ni ya, menyandar, perut pun boroi. Yang tu yang kayu tu kan. Dia pun letak ke depan tu. Sebab apa? Dia nak jadi macam tu, nak kayu macam tu. Yang tangan macam tu yang tu lain lah tu. Macam-macam tu rumah dia. Jadi semua tadi itu mempunyai maksud kaitan-kaitan yang tertentu. Jadi sebab itulah kita yang Islam ini, Islam mengharamkan unsur-unsur wasaniyah, keberhalaan. Cuma bila kita sebut berhala ni tuan-tuan, benda ni kadang-kadang dia semakin menjadi-jadi hari ini di kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang tuan-tuan, anak-anak kita, cucu-cucu kita pun wal'iyahzubillah takut terlibat dengan benda ni. Baik, yang ada kadang-kadang hari ni tak adalah dia buat macam tu dah, patung baring macam tu, perut borai macam tu dah, tak adalah kan? Tapi hari ni dia buat keberhalaan dari dalam unsur yang pelbagai. Buatlah tuan-tuan perasan, ada dia buat macam patung tu,
kepala bergedi-gedi macam tu kan? Ada springnya gitu. Kadang-kadang dia macam dia buat letak apa kat atas tu, macam konon cahaya matahari ni, konon cahaya matahari ni panas ni, dia pun bergedi-gedi kepala macam tu. Kat mana orang letak ni? Dalam kereta. Sama ke hari ni yang kita sebut patung-patung ataupun berhala. Istilah yang kita sebut berhala lah, yang Goku lah, Goten lah, Dragon Ball tu, semua-semua tu, yang kadang-kadang menjadi kebanggaan sebahagian orang kita ni, letak ke dalam rumah dia. Ingat, bila ada benda-benda ni, malaikat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jauh, tak dapat nak masuk rahmat kasih sayang Allah. Kalau ada anjing, memang malaikat tak masuk lah. Kita nak follow apa anjing ni buat kan? Memang tak ada tu. Tapi kita balik cek, tengok ada tak benda-benda ni kat rumah kita. Baik, di samping benda tu, agak-agak ibu-ibu cuba kita balik nanti cek, tengok pinggan-pinggan mangkuk kat rumah kita tu. Pinggan mangkuk tu tak ada masalah. Tapi yang kadang-kadang yang ada kat dalam rak almari mangkuk kat rumah kita tu, ada tak yang berunsur wasaniyah, keberhalaan? Kadang-kadang ada bentuk apa, titik angsa tu kan, dia berkilat dia kan? Ataupun pernah saya pergi rumah seorang tu, dia main golf main, dapat trofi. Yolah, orang golf tu lah, orang macam tu. Jadi bondo-bondo ni, tuan-tuan, jaga-jaga. Sebab apa? Semua bondo-bondo ni yang kita sebut bentuk-bentuk keberhalaan yang boleh jauh daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Orang ni yang bukan Islam ni, dia perancangan dia ni detail tu. Kalau kata buat dalam bentuk ni, orang Islam tak nak, dia buat dalam bentuk lain yang ada kaitan dengan kehidupan seharian kita. Kalaulah kita sebut berhala tadi ni, Islam mengharamkan apa jua dalam bentuk keberhalaan yang kita memuliakan dia, sama juga haram hukum dia. Tapi kalaulah dalam bentuk keberhalaan tadi ni, kita letak ke mana? Letak ke luar rumah. Contoh, katalah mungkin ke rumah kita ada kolam koci, ada air pancut apa, kita letak apa? Letak ada itik, ada burung kat situ kan, yang daripada simen tu lah orang buat, kita pun cat apa, spray lo. Yang tu bukan satu bondo yang kita agungkan dia, yang kita simpan dia, yang macam kita letak ke dalam almari tadi tu kan. Yang tu dia duduk kat tengah panas tu kan. Yang tu kita tidak memberi penghormatan ke dia, itu tidak menjadi satu masalah. Baik, jadi yang kita sebut kafir musyrikin tadi ni, Tuhan mereka ataupun keberhalaan mereka tadi, mereka bergantung harap mereka tadi ke siapa? Ke sembahan yang mereka sembah tadi. Sedangkan berhala yang mereka sembah tadi ni tidak memberi kemanfaatan dan juga tidak memberi kemudaratan langsung ke orang yang meminta dan juga ke orang yang sembah ke dia. Harta lalat ko hinggap ke hidung dia, hinggap ke badan dia, dia pun tak dapat nak buat apa kan. Jadi bondo-bondo yang sebeginilah yang unsur-unsur keberhalaan ini yang kita perlu jaga. Dan dalam masa yang sama, ingat, takut-takut mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita yang terlibat dengan perkara-perkara ini. Sebab apa? Ini kaitan dengan akidah kepercayaan kita yang kita tak boleh buat sambil lewat, yang kita tak boleh buat main-main. Ini penting dalam kehidupan kita. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seterusnya yang ketiga,
ajaran yang sesat tadi ataupun akidah kepercayaan yang sesat tadi ini. Yang ketiga, dia mengikut logik akal semata-mata. Dia tak berasaskan Al-Quran dan juga hadis, bahkan dia fikir logik akal dia. Baik, hal yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala telah merakamkan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Umat dia tadi ini ketika mana mencari Tuhan. Saat mencari Tuhan tadi mula tengok ke bulan. Bulan ni bosan kan, macam ni ikut firman Tuhan ni kan. Kemudian keesokan hari, siang hilanglah bulan ni. Takkan Tuhan boleh hilang lah. Kemudian tengok ke mana dah siang, tengok ke matahari. Dah lama-lama matahari pun dah terbenam lah. Takkan Tuhan boleh hilang lah. Tengoklah ke mana, ke bintang. Dan begitulah seterusnya, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersaksi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersaksi bahawa dia telah menghadapkan wajahnya, mukanya kepada agama Allah yang lurus, iaitu agama Hanif yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Jadi kalaulah orang yang mencari agama tadi hanya dengan memikirkan logik akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri ke dia, ataupun nak menyelesaikan permasalahan hukum dalam agama tadi dengan dia memikirkan logik akal dia, tak ada baik dulu dah. Sebab apa? Sebab bila kita sebut agama, dah ada ketetapan syariat yang telah tetapkan, bukan berdasarkan akal kita yang cetek ini, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, untuk malam ni saya rasa cukup takut takat tu. Banyak yang kita dapat juga. Yang pertama bila kita sebut akidah kepercayaan yang sesat ini, dia langsung tak ada kaitan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sebut termasuk khulafa ar-rasyidin yang mempai itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tak ada kaitan langsungnya. Baik, kemudian yang kedua, bila kita sebut bodoh-bodoh yang sesat ini juga, di samping tak ada kaitan dengan Al-Quran, dengan hadis dan khulafa ar-rasyidin itu, kebiasaan ajaran ataupun pegangan yang sesat ini, dia menggunakan logik akal dia semata-mata. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, pun kita dapat sama-sama lah kita jaga akidah kita tadi ni. Antara yang kita kena jaga, jangan ada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara juga jangan ada unsur-unsur keberhalaan dalam kehidupan seharian kita. Boleh tuan? InsyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam bissawab. Banyak kamera malam ni, macam nak buat apa ni. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'alaihi walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.